Anak saya, Isaac, diagnose autism semasa umur dia 1,5 tahun. Okay. Sebelum dia didiagnose autism, saya dah start suspect. Dia ada ciri-ciri, I tak tahulah masa tu autism atau something, tapi dia memang berkelakuan pelik kalau dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengan dia. Masa umur 1 tahun, dia tidak boleh bercakap, dia tidak ada eye contact, dia kemahiran sosial dia memang hanya bermain seorang, dia tidak akan bermain dengan kanak-kanak lain, dia berjalan atas ibu jari kaki dia, tiptoe, jengkil, kaki jengkil, tangan dia begini, dia suka main pusing-pusing, dia suka benda-benda yang pelik lah. Masa tu saya tidak tahu benda tu ciri-ciri simptom autism. Okay, so setelah bila 1,5 tahun, doktor mengesahkan bahawa Isaac ni pelik disebabkan dia mengalami mild autism. Okey, so masa tu saya belum tahu sangatlah autism tu apa. So saya pun membuat study sendiri, research saya sendiri melalui internet, YouTube, Google. Saya bertanya kawan-kawan, and saya pun dengan isteri membawa Isaac ke beberapa pusat-pusat spesialis dan terapis untuk confirmkan balik betul ke autism ni kan. So setelah dah memang pergi 6-7 tempat, memang banyak. Ada tempat yang akan ambil masa 3-4 bulan, ada yang akan ambil masa 1-2 minggu. Keputusan dia semua memang confirm dia memang mild autism. Semasa saya mengandung, saya tak nampak apa-apa perubahan pada diri saya lah. Sebab saya melalui fasa mengandung tu macam orang biasa. Pening dan mabuk yang lama juga sampai 4 bulan. Selepas tu baru okey. Tanda-tanda masa mengandung memang saya tak perasan apa-apa langsung. Last kami pergi jumpa doktor untuk cucuk 1 tahun. Dan masa itulah doktor interview kami pasal pengembangan anak mengikut M-Chart tu kan. Dia tanya soalan mengenai dah panggil mama ke belum. Masa tu kita macam tersedu juga sebab tak ada. Dan kita ceritalah pengembangan anak daripada mula kita perasan. Sebenarnya Isaac yang saya perasan dia sangat cepat. Sebelum tu dia sangat cepat. Dia merangkak, dia duduk dan start berdiri tu sangat cepat sebenarnya. 6 bulan dia dah start nak berdiri. 7 bulan dia dah lepas tangan, 10 bulan dia dah berjalan. So merangkak tu dia macam skip, dia macam tinggalkan, dia buat tak lama. Dan kemudian 1 year tu lah baru semua hilang. Dia tak ada panggil mama, dia dah tak ada bunyi dada semua. Sebelum ni ada tapi hilang. And then ikut perkembangan M-Chart tu, Isaac semua tak lulus lah, tak ada. Doktor cuma cakap okay, you kena refer dengan pakar. Buat appointment untuk bertemu dengan pakar yang kawan dia lah, dia cakap. Sebab saya rasa anak awak macam tak mungkin tak boleh cakap lagi. Mungkin speech delay masa tu. And then masa tu dia memang tak sebut apa-apa pasal autism. Dia tak sebut pasal perkataan tu dan saya tak pernah dengar pun perkataan autism tu. Cuma bila dah sampai masa untuk appointment dan doktor pakar tu interview 1 jam menjawab soalan dia. Dan memang last result dia anak saya ASD lah, autism. So bila dah umur 2 tahun tu, saya dengan isteri memang dah terima hakikat lah. Inilah anugerah yang Tuhan dah bagi. Inilah tanggungjawab kita yang Tuhan bagi. Memang sangat berat lah. Tapi kalau kita tak dapat terima hakikat ni, memang parents sendiri tak boleh start untuk merawat anak special ni. Okay? So parents kena terima hakikat dulu. Okay. So pada ketika umur 2 tahun hingga 3 tahun tu, 2 tahun hingga 3 tahun pengalaman kami memang masa tu seperti tiada arah tujuan. Sebab kita tidak tahu apa perlu buat untuk anak-anak autism ni. And then kita hanya belajar dari YouTube atau Google. And then kalau kita pergi tempat-tempat spesialis pun atau terapis pun, kalau kita nak buat speech therapy or behavior therapy atau apa-apa terapi sekalipun, mereka tidak accept Isaac
ketika itu bila dia 2-3 tahun. Sebab dia terutama dia sebab Isaac ni behavior dia sangat teruk. Dia suka menangis, tak tentu pasal, tak ada sebab pun dia akan nangis, dia akan menjerit sangat tinggi, pitch dia memang sangat tinggi. Dia akan tantrum, dia akan berguling-guling. Tantrum yang mengamuk lah. Tak tentu pasal, tak ada sebab dia mengamuk dan dia boleh jadi meltdown. Kalau meltdown dia lebih teruk dari tantrum. Meltdown beza dia lebih lama, 30 minit 1 jam ya. Baru dia tenang. Left right, left right. Left right. Okay, kick the ball. Okay, kick the ball. Yay, good job. Finish. High five. Okay. Autism ni susah sikit orang nak faham sebab dia tidak ada tanda-tanda fizikal. Kalau macam anak Down syndrome ke, anak yang mengalami cerebral palsy ke, dengan mata kasar kita boleh cam kan. Jadi autism ni fizikal dia nampak macam anak-anak yang lain, tapi dia punya isu tu kita tak kata penyakit, kita kata kecelaruan. Kecelaruan neurologikal, maksudnya kecelaruan urat saraf, cara urat saraf dalam minda kan. Dan kecelaruan ini menyebabkan input-input yang anak dapat dari deria dia, deria mata, deria telinga, deria bau dan sebagainya tu, bila masuk dalam otak diproses dengan cara yang berbeza, tak diproses macam kita ni. Jadi input masuk diproses cara yang berbeza. Sebab itulah anak-anak yang ada autism ni, reaksi dia kepada persekitaran dia adalah berbeza dengan anak-anak yang lain. Impaknya adalah yang nombor 1 atas kemahiran social komunikasinya. Jadi anak-anak yang ada autism ni kadang-kadang ada yang lambat bertutur, kadang-kadang yang boleh bertutur tapi mak bapak cakap bahasa Melayu dia bahasa Inggeris sahaja, ada yang langsung tak bertutur pun ada. Di isu social komunikasi kan. Yang kedua social interaksi, dia tak boleh masuk dengan orang lain, dia sukar nak join anak-anak lain. Sebab itu nama dia autism berasal dari perkataan Greek autos, maksudnya bersendiri. Jadi dia lebih suka bersendiri, dia macam susah nak bercampur gaul dengan anak-anak yang lain. Dan satu lagi isunya adalah dia ada imajinasi yang terhad, menyebabkan dia suka buat benda-benda yang berulang-ulang. Kalau kita bagi mainan pada dia, dia suka susun dalam barisan. Dan jadi ketiga-tiga isu ni menyebabkan cabaran untuk dia ke sekolah, cabaran untuk dia belajar. Bila pergi ke sekolah, cikgu-cikgu kalau yang tak faham tu susahlah untuk anak-anak yang ada autism ni untuk belajar. Pada umur 3 tahun, Isaac dapat panggilan dari Pemata Kurnia. Sekarang dikenali sebagai genius guna. Isaac perlu masuk kelas intensif disebabkan masalah kelakuan dia yang sangat teruk. Tidak boleh mendengar arahan, tidak boleh duduk satu tempat walaupun 5 saat. Belum 5 minit lagi, 5 saat pun dia tak boleh duduk diam. So bila budak tak boleh duduk diam, kita tak boleh nak ajar apa-apa, dia tak boleh fokus. So Isaac kena lalu kelas yang intensif. So kelas intensif ni maksud dia parents, mak atau ayah bersama cikgu, bersama anak di dalam kelas tu. Setiap hari, 3 jam satu hari. Bagi saya, setiap jam, setiap hari tu adalah cabaran untuk saya. Sebab buka mata sampai saya nak tidur pun memang setiap jam tu adalah cabaran. Sebab anak autism ni dia tak macam anak tipikal. Anak tipikal kita cakap 1-2 kali, time makan ataupun duduk, tengok TV, dia boleh faham. Tapi anak autism, kita cakap makan tu pun dia tak tahu apa tu makan tahu sebenarnya. Dan kita nak suruh dia duduk pun dia tak tahu duduk tu apa. So itulah daripada hari-hari tu kita memang fasa belajar je. Hari-hari kita belajar.
mengenai anak-anak autism. Jadi intervensi awal ni, apa yang kita buat adalah kita tengok anak tu, kita kaji apakah keperluan dia. Contohnya kalau dah umur 4 tahun masih lagi pakai lampin, kita kena buat toilet training, kena ajar dia. Kalau katakan umur dah 3 tahun, satu patah perkataan pun tak ada lagi, kita kena buat speech therapy. Dan isu di Malaysia adalah kita tak cukup pakar. Contohnya kita tak cukup speech therapy, pakar pertuturan kan. Jadi saya memang menasihatkan ibu bapa yang ada anak autism supaya menggali ilmu, dan ibu bapa lah menjadi guru yang utama di rumah. Dalam masa setahun lebih untuk mengawal untuk Isaac ni faham. Okey, so cara-cara dia kita banyak menggunakan cara-cara yang diajar di Permata Kurnia lah. So bila habis sekolah waktu pagi, kami akan balik rumah dan sambung apa yang diajar di Permata Kurnia di rumah. Aktiviti-aktiviti yang sama di Permata Kurnia kita susun balik dekat rumah. So bahagian petang sambung terapi kita sendiri bersama Isaac. Dan aktiviti-aktiviti lain lah. So itu memang challenge kita masa dia 3 hingga 4 tahun tu. Banyak anak-anak yang mengalami autisma ada masalah pertuturan. Jadi bila ada masalah pertuturan, itu adalah antara kemahiran yang perlu kita tackle awal-awal. Kadang-kadang anak-anak ni nak tunggu sampai dia bertutur 100% tu, ramai juga yang langsung tak boleh bertutur. Jadi kalau dia tak boleh bertutur, kita kena cari alternatif. Maksudnya dia berkomunikasi menggunakan kad gambar. Contohnya kalau dia nak TV, dia bagi kad gambar, ada gambar TV dekat mak tahu dia nak onkan TV. Kalau kata dia letih, dia nak tidur, dia bagi pada mak dia kad gambar tidur. Jadi kita kena kenal pasti kemahiran-kemahiran asas. Contohnya iaitu kemahiran bertutur atau berkomunikasi, kemahiran ketandas, dan juga tingkah laku dia tu. Kalau kata anak tingkah laku mencabar, itu kita kena mula bentuk daripada awal. Ini adalah antara kemahiran asas. Satu lagi adalah mengikut arahan. Kalau kata mak bapak punya arahan pun dia tak ikut, macam mana kan? So ini adalah antara kemahiran-kemahiran asas yang perlu kita pupuk, kita bantu anak. Dan bila kemahiran asas ni kita dah bantu dia, insya-Allah kemahiran-kemahiran lain seperti membaca menulis mengira tu akan menjadi lebih mudah. Mak bapak ni kadang-kadang bila kita kata anak perlu diajarkan terus membaca menulis mengira. Tapi kalau ada juga anak-anak autism yang dia 3-4 tahun dia dah boleh membaca menulis mengira. Kadang-kadang kita tak payah ajar pun dia tahu sendiri. Tetapi kalau dia boleh membaca menulis mengira, masih lagi pakai lampin, masih lagi bersifat agresif, tak boleh berkawan dengan kawan-kawan, asyik nak bercakap, asyik nak gigit dan sebagainya, apa guna? Yang basicnya tu adalah tingkah laku, kemahiran ketandas, kemahiran berkomunikasi, kemahiran bermain dengan anak-anak lain. Itu yang basic. Saya punya peranan lebih kepada bahagian rumah lah. Bahagian rumah, macam mana dia nak start tinggalkan pampers, macam mana dia nak duduk diam atas meja, macam mana nak start belajar, menulis. Itu kira bahagian saya. Untuk bahagian suami saya pula, dia lebih kepada segi mendisiplinkan tingkah laku anak saya. Macam dengar arahan, lebih kepada dengar arahan lah biasanya. Kita kena ignore. Contoh macam kalau keadaan keliling ada mak, ayah, nenek kan dan sebagainya. Kalau dia buat 4 daripada 5 tugasan kan, ayah kata tak boleh, kena siap 5 baru dapat aiskrim. Dan dia akan pergi ke mak nak aiskrim. So mak tu pun kena kuat lah. No, habiskan 5 baru dapat aiskrim. Lepas tu dia mesti pergi ke nenek nak aiskrim. Biasanya nenek ke apa kan, cucu kan, dia akan bagi. So ini tak boleh. Walaupun ibu saya ke apa kan, mula-mula macam tu pun kami akan tegur. Tidak boleh, anak ni tidak boleh diajar begini. Dan mereka faham dan mereka main peranan mereka masing-masing lah. Nak tak nak dia akan siapkan juga 5 tu. So untuk dia capai benda ni akan ambil masa yang lama. Hari ni kita buat tak berjaya, dia mengamuk, besok buat lagi. Ada kanak-kanak kita tengoklah behavior dia tahap mana. Ada kanak-kanak 1 bulan kita buat hari-hari macam ni, dia dah faham. Ada kanak-kanak macam Isaac ni
setahun lebih. Hari-hari saya buat dengan dia. Baru dia faham. Dia kena lengkapkan tugasan, baru dia dapat something, reward. Itu cabaran kita lah. Tapi hari-hari kena buat lah. Doa untukmu. Pusat Jenis Kurnia ini, kita ada 2 program. Iaitu pertama, kita ada program intervensi awal dan kedua adalah program prasekolah. Jadi anak-anak yang telah masuk ke sini, yang di-refer oleh doktor-doktor panel kami, mereka kesemuanya akan melalui program intervensi awal terlebih dahulu. So di program itu, kita akan membuat assessment ataupun saringan kepada mereka untuk melihat anak-anak ini berada di tahap yang mana. That means kita nak lihat adakah anak-anak ini memerlukan intervensi yang lebih intensif ataupun ada anak-anak yang memang datang dia dah berada kita kata pada tahap yang level 1, maksudnya yang mild, yang tidak ada orang kata masalah tingkah laku yang mencabar. Jadi pegawai-pegawai intervensi di sini mereka perlu merancang ataupun membuat assessment ini supaya mereka dapat mengenal pasti apakah keperluan yang perlu disediakan untuk anak-anak ini. Sebab kebanyakan daripada bahan bantu mengajar yang kami sediakan adalah custom made. Custom made bermaksud kalau setiap anak itu walaupun mereka adalah autism, tetapi keperluan mereka itu adalah berbeza-beza. Mungkin anak yang pertama tak sama dengan anak kedua. Anak yang kedua tak sama dengan anak ketiga. Jadi cikgu perlu kreatif dan inovatif dalam membina bahan bantu mengajar untuk anak-anak inilah. Jadi kepada ibu bapa yang tidak dapat menghantar anak mereka ke mari, seperti yang kita punya pengarah kata, kita dah sediakan kita punya platform. Dari segi salah satunya kita mengadakan latihan hujung minggu, yang mana setiap sebulan kita akan adakan latihan tersebut. Kita akan panggil bukan sahaja ibu bapa yang anaknya berada di sini, tetapi ibu bapa yang berada di luar sana yang tak dapat pun perkhidmatan di mana-mana center, yang mungkin nak hantar mahal. Tapi di sini kita bagi latihan secara saya rasa yang paling murah. Kita bukan sebenarnya kita nak bagi free, tapi kadang-kadang bila kita bagi free, benda yang free ini tidak dimanfaatkan sebaiknya. Dan kita sediakan pula babysitting untuk anak-anak mereka yang mana mereka bawa anak. Jadi kita punya latihan ini, apa yang kita jalankan di sini kita akan sampaikan, kita akan share kepada parent-parent di luar sana supaya mereka boleh terus jalankan intervensi. Tidak perlu tunggu diagnosis anak tu kata, oh anak saya ada autism, baru saya nak buat. Kita sebagai ibu bapa, kita dapati ada something yang tidak kena kepada anak kita, kita kena cari ilmu. Kita kena terus jalankan intervensi, terutama sekali untuk latihan ketandas. Sebab latihan ketandas ini pada umur, saya rasa umur anak 3 tahun, kita dah boleh mula jalankan latihan ketandas. Jadi ibu bapa kena ada ilmu, kena tahu macam mana saya nak jalankan latihan ketandas ini di rumah. Di sini kita amat tekankan kepada kerjasama antara cikgu dan juga ibu bapa. Kalau dia menjerit, dia tak nak mengemas bila dia main, dia tak nak pergi sekolah, dia mengamuk-ngamuk, dia tak akan dapat coklat. Something like that, reward dia. So kalau dia pergi sekolah, kalau dia dengar arahan saya, ataupun dia bermain dengan adik dia, saya akan bagi coklat. Memang saya tak ada apa-apa ilmu pengetahuan mengenai autism dan alhamdulillah Jenis Kurnia banyak membantu saya lah untuk mengetahui lebih mendalam pasal autism. Dia orang banyak buat aktiviti-aktiviti kekeluargaan, AJK ibu ayah yang sama-sama plan dengan sekolah untuk kita buat program kan. Banyak sangat yang Jenis Kurnia menolong kami lah sebagai ibu bapa yang memang kurang ilmu ni. Janganlah simpan anak-anak autism ni dekat rumah. Kita kena banyak expose dia. Dapatkanlah bantuan pakar-pakar kan, atau pergilah bengkel-bengkel terapi, ataupun zaman sekarang semua di handphone. Kita boleh Google maklumat bagaimana untuk terapi anak. Semua ada. Bergantung pada parents tu dia nak buat ke tak nak. Dia ada masa nak buat ke tak nak. Semua bergantung pada kita sendirilah. Kalau kita tak buat, siapa nak buat? Kita kena bentuk disiplin dia dulu. Firm. Dan kalau anak ni tantrum, amalkan social story. Briefing dia dulu. Kan, inilah zoo, inilah shopping mall. Brief dia dulu, okey, pergi. Try. Ibu bapa ni pun kadang-kadang dia ada saja emosi melanda, terus meluahkan perasaan di social media ni. Anak mengamuk, tertekan,
ambil video anak, letak di Facebook dan Instagram dengan harapan kawan-kawan akan bagi sokongan. Tetapi apabila ibu bapa hanya mengupkan, menaikkan video-video anak mengamuk, video-video anak tendang, baling barang dan sebagainya, apa yang berlaku adalah masyarakat akan berfikiran bahawa anak autism itu sinonimus dengan mengamuk, bersikap agresif. Saya selalu bagi nasihat kepada ibu bapa dan sekarang ni ibu bapa selalu tolong upkan gambar-gambar anak tolong sidai baju, anak tolong basuh pinggan, nak menunjukkan bahawa anak-anak autism ni pun banyak sisi-sisi positif mereka kan. Harapan saya tak ada banyak. Cuma saya nak dia boleh menguruskan diri sendiri. Dia boleh bangun pagi, dia boleh buat sarapan sendiri, dia boleh makan sendiri, dia boleh mandi, dia boleh pakai baju sendiri, boleh hidup berdikari, itu saja. Saya rasa dia akan boleh berdikari lah nanti. Satu hari bila saya tak ada ke. Saya rasa Isaac ni okey. Tapi kita memang tak boleh putus asa lah. Banyak kita kena sacrifice lah.